Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kumpulan kami untuk memberi sedikit pengenalan tentang kajian kami ini. Kajian kami ini bertajuk Kepentingan Menghayati Nilai Akhlak dalam Menjana Pembangunan Belia. Kajian kami ini mengandungi beberapa topik di mana kami mengumpulkan maklumat-maklumat mengenai akhlak dalam menjana pembangunan belia serta kami mengulas isu-isu yang berkaitan. Isu-isu yang dibincangkan adalah dapat dikaitkan dengan pembelajaran kami. Di dalam kajian kami ini, kami menghuraikan mengenai konsep akhlak dalam Islam, kepentingan akhlak dalam membentuk pembangunan belia, peranan penerapan akhlak serta kesan penerapan akhlak. Kami juga menjelaskan mengenai cabaran yang dihadapi dalam pembangunan belia. Akhir sekali, kami menjelaskan tentang isu semasa pembangunan belia serta cadangan-cadangan daripada permasalahan isu semasa tersebut. Oleh itu, daripada maklumat-maklumat yang kami kumpulkan ini, dapat kita ketahui dengan lebih lanjut mengenai kepentingan menghayati dalam nilai akhlak dalam menjana pembangunan belia masa kini. Saya akan menjelaskan tentang konsep akhlak dalam Islam. Manusia mungkin boleh dipisahkan daripada bidang ilmu atau pemikiran, bahkan juga daripada agama dan kepercayaan mereka, tetapi tidak boleh dipisahkan dengan akhlak atau moral mereka. Ini kerana setiap perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan itu tidak terlepas atau terkeluar daripada pemerhatian manusia. Sama ada perbuatan yang dilakukan itu adalah baik ataupun tidak. Jika baik jawapannya, perkara itu akan diterima, tetapi jika jahat, perkara itu akan ditinggalkan. Itulah menunjukkan akhlak itu sama ada akhlak itu baik ataupun buruk, ataupun akhlak yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat daripada Islam adalah merangkumi akidah dan syariat yang mengandungi roh akhlak. Islam tanpa akhlak seperti rangka yang tidak mempunyai isi atau jasad yang tidak bernyawa. Sabda Rasulullah yang bermaksud, Islam itu akhlak yang baik-baik. Baginda juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia. Akhlak menurut istilah dapat dimaksudkan dengan sikap yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Al-Imam Al-Ghazali mentafsirkan akhlak sebagai satu keadaan yang tertanam dan sebati di dalam jiwa yang melahirkan tingkah laku tanpa perlu berfikir. Jika yang lahir itu tingkah laku yang baik dan terpuji, bererti lahir dari akhlak yang terpuji. Begitulah juga sebaliknya. Seterusnya dapat kita saksikan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber Islam yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber ini juga menjadi sumber akhlak Islamiah. Semua prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Berdasarkan bidang akhlak Islamiah daripada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya, iaitu satu ilmu membahaskan tentang nilai-nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenal pasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan. Jadi, segala perbuatan manusia di dunia ini adalah di bawah perintah dan kawalan Allah. Oleh itu, dapat kita rumuskan akhlak sebagai satu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia yang baik dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu, akhlak Islam dapat diperhatikan dari kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia
sama ada mengenai dirinya, orang lain ataupun yang berkaitan dengan seseorang, masyarakat dan juga negaranya. Tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tidak diatur oleh peraturan Allah. Hal ini dapat dilihat daripada perbuatan dan kelakuan seseorang. Perbuatan manusia itu sebagai seorang hamba-Nya, adakah mereka sentiasa mengutamakan perintah Allah ataupun tidak? Oleh itu, dapat kita perhatikan bahawa akhlak dapat menunjukkan semua kepribadian seseorang. Namun, kita perlulah menjadikan tuntutan Allah dan ajaran Rasulullah sebagai rujukan kita untuk menjadi seorang hamba yang mempunyai akhlak yang baik dan juga hamba yang soleh dan soleha. Setiap perbuatan dan amalan yang dilakukan tidak terlepas daripada hukuman. Sama ada baik ataupun tidak, segala tindakan tersebut. Jelaslah bahawa pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia mahupun baik ataupun tidak. Dengan adanya suatu akhlak, mereka dapat mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Zahara binti Sazali dan hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan akhlak dalam menjana pembangunan belia. Okey, untuk menjana pembangunan belia ni penting kemahiran, penting juga akhlak. Apakah kemahiran-kemahiran yang penting untuk menjana pembangunan belia ni? Kita ada prinsip keadilan, kita ada keyakinan iaitu confident dan juga kita ada integriti. Tapi sepenting-pentingnya kemahiran, penting juga akhlak. Tak kurang pun penting akhlak ni dengan kemahiran sebenarnya. Memang semua dia kena mahir, tapi kena juga mahir dalam ni. Kalau tak mahir dalam ni, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sebagai khalifah harapan ramai, perlulah akhlak tu sangat penting. Kita nak memajukan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebab itulah penting akhlak ni. Seperti dalam sebuah hadis daripada Aqibah bin Ammar, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat kagum kepada pemuda yang tidak ada padanya kelakuan pelik dan penyelewengan. Banyak sebenarnya kepentingan-kepentingan akhlak yang boleh dibincangkan dalam topik ini. Salah satunya, ia boleh menjamin masyarakat supaya tidak berpecah belah dan porak-peranda. Golongan belia ni, apabila mereka mempunyai akhlak-akhlak yang mulia dan baik, sebagai contoh berhubungan baik dengan tetangga mereka, beradab dalam bergaul dan berukhuwah, mereka dapat mewujudkan komuniti yang saling menghormati dan juga dihormati. Dalam aspek dihormati ni, cubalah kita bayangkan, belia-belia yang sebegini dilihat oleh orang luar. Apa mungkin mereka, orang luar tu terfikir? Semestinya lah, respect lah masyarakat Malaysia ni aman, tak ada berpecah belah pun. Contohnya lagi, apabila para belia ni dibangunkan dengan adab berbicara dan diterapkan dalam jiwa mereka, perbicaraan mereka kebanyakannya akan cenderung kepada kemaslahatan hidup. Tambah-tambah pula kalau perbicaraan tersebut dibicarakan dengan pertuturan yang penuh dengan sopan santun. Contohnya, tak ada kata-kata kasar dan juga sangat berhati-hati dalam bertutur. Dalam Al-Quran pun ada surah Qaf ayat 18. Maksudnya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dalam menjana pembangunan belia-belia ni juga, akhlak juga penting untuk masa depan mereka. Iaitu apabila mereka ada keluarga sendiri. Kenapa signifikan sangat akhlak belia dalam konteks institusi keluarga ni? Okey, tanpa akhlak yang baik dan mulia, anak-anak mereka pun akan terjejas. Hakikatnya dalam dunia ni sekarang pun banyak sangat, sampai tak terkira lah kes-kes kanak-kanak terbiar. Tidak kira lah terbiar dari segi apa pun. Contohnya dari segi mental, emosi ataupun fizikal. Dalam beberapa minggu lalu pun dah tular satu video di Malaysia, di media sosial kita, di mana ada seorang anak ini terbiar pergi meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenali. Ini menunjukkan bahawa tidak mustahil hal ini akan berlaku sekali lagi. Sejarah mungkin berulang kembali.
jika tidak diterapkan betul-betul akhlak-akhlak yang baik dan mulia dalam jiwa para belia dan bakal-bakal ibu bapa ini. Contoh akhlak-akhlak yang mulia ini adalah menjaga anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang, seperti yang diajar dalam Islam. Hal ini juga boleh dikaitkan dengan sifat empati. Anak-anak yang diasuh oleh ibu bapa yang berakhlak mulia dan baik, berkemungkinan besar akan membesar menjadi seseorang juga yang akhlaknya baik dan mulia. Sebab kata pepatah Melayu lah, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi kan? Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang peranan-peranan dari pelbagai pihak dalam menjana pembangunan belia. Yang pertama adalah peranan daripada ibu bapa sendiri. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak muda tentang nilai moral, amalan baik, akhlak-akhlak mulia dan juga elemen sosial. Ibu bapa juga perlu fokus untuk memupuk generasi muda yang memberi manfaat kepada keluarga sendiri, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Tambahan pula, ibu bapa tidak seharusnya mengambil sikap sambil lewa terhadap pendidikan anak-anak dan memberikan 100% tugas mendidik anak-anak ke institusi pendidikan. Sebaliknya, ibu bapa juga hendaklah sentiasa peka dan bijak dalam mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang sempurna dan menunjukkan contoh-contoh yang bertanggungjawab. Perlu diingatkan juga bahawa zaman remaja adalah zaman untuk seseorang remaja itu untuk mendidik diri mereka sendiri untuk meningkat dewasa. Golongan muda yang mempunyai asas yang kukuh akan mempunyai hala tuju yang cerah. Walaupun mereka melakukan kesilapan ataupun tersesat, mereka boleh kembali ke pangkal jalan dengan mudah. Selain itu, institusi pendidikan juga memberi peranan yang penting dalam menjamin pembangunan belia. Institusi pendidikan juga merupakan salah satu tunjang negara. Institusi pendidikan dapat memastikan agar generasi akan datang dapat mendukung aspirasi dan kesinambungan keharmonian sesuatu negara. Tidak dinafikan lagi bahawa institusi pendidikan mestilah berlandaskan dasar pendidikan negara yang menepati wawasan negara untuk melakukan pengurusan yang baik, berkesan dan sistematik. Tambahan pula, memperbaiki suasana institusi pendidikan dan mendaulatkan elemen keislaman di dalam kampus pendidikan merupakan faktor lain dalam menjana pembangunan belia. Justru, institusi pendidikan juga dapat mendidik para pelajar dengan cara menerapkan nilai dan juga akhlak yang mulia. Sebagai contoh, menjaga perasaan sesama individu, mematuhi peraturan, tidak menyakiti orang lain, mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh seperti bermaksiat, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, dan juga bijak menghargai ilmu dan guru. Okey, seterusnya adalah peranan daripada pihak-pihak berkuasa. Tuntutan nilai-nilai akhlak tidak akan berjalan lancar dengan tidak berjalan seiring dengan autoriti yang menguatkuasakan nilai-nilai tersebut. Oleh itu, tanggungjawab pihak berkuasa ialah mewujudkan jentera-jentera pentadbiran yang dapat beroperasi untuk memastikan penyusunan serta penghayatan kaedah-kaedah akhlak dalam masyarakat. Tapi sekiranya kita melihat dari segi realiti, ada juga sebahagian besar dan masyarakat kita yang masih beriadah pada waktu petang, waktu senja. Malah ada juga yang masih meneruskan riadah walaupun sudah berkumandangnya azan maghrib. Dalam hal seperti ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, mereka boleh menegur sesiapa sahaja yang masih beriadah pada waktu petang untuk berhenti lebih awal. Hal ini juga memberikan ruang untuk mereka menyiapkan diri untuk ke masjid bagi menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Pihak berkuasa seperti penjaga kompleks sukan juga boleh menutup tempat itu untuk sementara waktu agar dapat melaksanakan solat terlebih dahulu. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dibendung, sudah pasti ia akan memberikan imej yang buruk kepada kita. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penerapan akhlak dalam menjana pembangunan belia.
Kesan ni dibahagikan kepada dua kesan baik penerapan akhlak dan juga kesan buruk gejala keruntuhan akhlak. Untuk kesan baik daripada penerapan akhlak ni, apabila golongan belia ni dia betul-betul dah ada akhlak dalam diri, dah fahami apa itu akhlak mengikut ajaran agama Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Golongan belia ni mampu melahirkan insan yang berkualiti, berakhlak mulia, menghormati orang, tak kira muda ke tua ke. Semua mempunyai rasa bertanggungjawab dalam menjalankan amanah yang diberi dan banyak lagi. Selain itu, akhlak belia yang baik mampu dijadikan contoh kepada masyarakat. Sekarang kan banyak aplikasi sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Melalui aplikasi-aplikasi ni, bila seseorang buat je kebaikan, perbuatan yang baik, akan ada yang merekod. Dia record, lepas tu muat naik video yang dia record tadi, lepas tu jadi viral. Bila dah viral, ramai yang puji mereka. Lepas tu dijadikan contoh inspirasi. Lagi-lagi dekat sekolah. Kat sekolah ada guru-guru, pendidik. Lepas tu guru-guru kat sekolah mesti akan cerita tentang perbuatan tu. Sebabnya kat sekolah kan ramai murid, terutamanya daripada golongan belia. Selain dua daripada kesan baik yang saya sebutkan tadi, golongan belia akan dapat memikirkan hal-hal yang positif juga merupakan salah satu kesan baik penerapan akhlak. Mereka dapat berfikir secara matang dengan segala masalah yang mereka hadapi. Mereka fikir pasal tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Mereka juga sedar mereka ada memainkan peranan yang penting untuk memajukan dan juga mentadbir negara pada masa akan datang. Untuk kesan buruk gejala keruntuhan yang berlaku pula, kalau golongan belia ni tidak dididik dari awal, nanti bila mereka sudah meningkat dewasa, mereka mungkin akan banyak kejadian yang tidak diingini berlaku. Macam jenayah, rasuah, dadah, bunuh diri, zina, rogol dan sebagainya. Mereka yang keruntuhan akhlak ni dah tak fikir dah dia orang buat ni betul ke tak. Mengikut ajaran agama Islam, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai mengikut tuntutan Al-Quran. Keruntuhan akhlak ni akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jika diselidik, banyak sebenarnya perbuatan yang merosakkan akhlak yang melibatkan golongan belia. Contohnya, menurut data daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia, untuk kesalahan penagih dadah pada tahun 2018 adalah seramai 25,267. Dan yang berkelulusan MCE atau SPM atau SPMV adalah yang tertinggi, iaitu 36.1%. Seperti yang kita tahu, golongan lepasan SPM atau SPMV ni kan peringkat umur 17 tahun ke atas, iaitu golongan belia, golongan remaja. Mereka yang tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan akhlak ni, kebanyakan daripada mereka akan terlibat dengan pergaulan bebas. Bayangkanlah pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan yang tak ada batas. Mereka mungkin akan terjerumus dengan zina, rogol dan sebagainya. Dalam ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat yang ke-30 dan 31, Allah memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangan mereka, manakala kaum perempuan untuk menutup aurat. Jadi kat sini kita boleh tengok semua orang memainkan peranan yang penting dalam pergaulan. Sebenarnya akhlak ni sangatlah penting untuk diri seseorang. Sebabnya akhlak ni lah cerminan diri kita sendiri. Contohnya kan, kalau kita dalam perjalanan nak pergi mana-mana, naik kereta, tiba-tiba kereta depan kita buang sampah dari dalam kereta. Mestilah kita akan marah dia kan. Sebabnya dengan buang sampah tu, dia mampu merosakkan imej masyarakat dan juga negara. Janganlah kalau ada pelancong yang tengok perbuatan penduduk macam tu yang buang sampah, mesti dia orang dah tak nak datang negara kita. Sebabnya dia orang anggap penduduk negara ni pengotor, tak ada akhlak. Jadi perbuatan ni boleh menjatuhkan imej negara kita. Akhlak ni kalau difahami kepentingannya tersendiri, banyak sebenarnya memberi impak yang positif kepada semua pihak, terutamanya diri kita sendiri dan juga negara. Hai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahfuzah binti Mazlan akan menceritakan tentang cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam pembangunan belia. Okey, secara umumnya kita tahu bahawa golongan belia ni adalah harapan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang. Okey, macam mana mereka nak hadapi cabaran-cabaran yang akan datang ni? Mereka sendiri perlulah bersifat ingin membangunkan negara dengan menjadi seseorang yang lebih positif dan juga proaktif. Pada realitinya, kita memang tak akan dapat nak nafikan bahawa memang terlalu banyak cabaran yang akan dihadapi oleh para belia menjelang alah baru. Lagi-lagi dengan dunia yang bertambah maju. Okey, antara cabaran yang saya kongsikan di sini adalah cabaran dari segi mental dan emosi. Dan yang kedua adalah cabaran dari segi pemikiran dan budaya. Dan yang terakhir adalah cabaran moral dan sosial. Cabaran yang pertama adalah cabaran dari segi masalah mental dan emosi. Okey, masalah ni adalah subjektif sebenarnya. Cabaran ni adalah cabaran yang subjektif, di mana semua orang akan mengalami masalah tekanan emosi dan tekanan mental. Pada usia golongan belia ni, mereka mempunyai pemikiran yang masih lagi mentah, di mana mereka merasakan diri mereka tu tak sempurna, mempunyai kekurangan dan tak mampu untuk menjadi seperti orang yang lain. Dan mereka juga merasakan bahawa diri mereka itu ketinggalan. Jadinya, masalah ini akan menyebabkan masalah mental dan emosi mereka lebih meningkat. Seperti mana kita lihat sendirilah kan, dekat dalam dunia ni, masalah yang timbul mesti daripada golongan belia. Kebanyakannya lah. Contohnya seperti masalah bunuh diri, masalah penyalahgunaan dadah, pengambilan alkohol dan macam-macam lagi lah. Masalah ini sebenarnya tercetus daripada masalah mental dan emosi mereka sendiri, di mana mereka tidak dapat mengawal emosi sampai terjebak dengan masalah-masalah berikut. Kesimpulan yang saya boleh buat dalam cabaran yang pertama ni, cabaran masalah mental dan emosi ni adalah setiap individu para belia itu hendaklah memperkuatkan emosi dan mental diorang dulu untuk menjadi seseorang yang boleh membangunkan negara kita pada masa yang akan datang. Macam mana pula dengan cabaran yang kedua, iaitu cabaran pemikiran dan budaya? Semakin maju sesebuah negara akan menyebabkan sesetengah individu mereka juga bersifat lebih menjajah dan menakluk. Pemikiran mereka juga mengikut kemajuan negara tersebut. Contohnya, perang mulut akan tercetus dan akan menimbulkan persengketaan disebabkan oleh isu hak asasi manusia yang lebih subjektif sifatnya. Namun, masalah penerimaan secara terpaksa ini akan terus berlaku disebabkan oleh kesan ancaman politik dan ekonomi serta ketenteraan yang akan berlaku kelak. Lebih-lebih lagi, pengaruh budaya barat sekarang semakin berleluasa dan semakin bebas dalam golongan belia. Okey, next adalah cabaran yang ketiga. Cabaran yang ketiga ini adalah sangat-sangat penting untuk para belia menitik beratkan tentang hal ini, iaitu cabaran moral dan sosial. Hal ini disebabkan supaya golongan belia ini tidak terjebak dengan masalah-masalah sosial yang berlaku di negara kita ini. Kerana daya tahan moral dan sosial manusia akan menjadi semakin lemah dengan bertambah majunya kehidupan mereka. Sekiranya cabaran masalah moral dan sosial ni para golongan belia tidak dapat hadapi dengan lebih baik, mereka mungkin terjebak dengan masalah-masalah sosial seperti perzinaan, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, perjudian, minum arak dan banyak lagi lah. Jadinya setiap individu golongan belia hendaklah memainkan peranan yang bertanggungjawab supaya mereka mempunyai nilai moral dalam diri mereka dan ilmu agama yang secukupnya. Akhir kata daripada saya, setiap individu manusia mempunyai cabaran dalam hidup masing-masing. Jadinya kita wajiblah mengambil peluang yang ada sekarang ini untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Seperti pepatah Melayu berkata, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton video kami ini. Baik, bersama saya Ahmad Nizam bin Abdul Khairuddin akan membicarakan ataupun membincangkan topik iaitu isu semasa pembangunan belia menerapkan nilai akhlak. Isu semasa adalah kejadian semasa yang berlaku dalam masa yang singkat. Remaja pada zaman kini boleh dikatakan sikap nilai akhlak seseorang adalah mendata ataupun sama rata. Maksudnya ada sikap positif dan negatif, ada yang berlemah lembut, berlemah santun, dan ada juga yang berkeras kepala dan seorang yang nakal. Biasalah pada usia lingkungan remaja 13 tahun hingga 20 tahun, mereka boleh dikatakan merupakan darah muda ataupun darah panas, iaitu mereka mahu mencuba sesuatu yang baru. Baik, kita teruskan kepada objektif kita iaitu isu semasa. Baik, isu semasa yang pertama adalah daripada akhbar My Metro yang disiarkan pada 5 Mac 2021 menyatakan tindakan pelajar mencarut dan menghina guru sebaik sahaja selepas menduduki peperiksaan SPM. Seorang pemilik akaun Facebook memuat naik gambar dua pelajar lelaki dipercayai calon SPM menaiki motosikal dengan pakaian sekolah yang diconteng dengan kata-kata kesat. Tindakan itu menunjukkan sikap tidak bermoral dan mencerminkan generasi pelajar yang rosak dengan nilai akhlak. Perbuatan pelajar tersebut terhadap guru menunjukkan rasa tidak hormat dan menghina warga pendidik. Selain itu, kita wajarlah menasihati ibu bapa dan penjaga supaya mengingatkan anak masing-masing mengenai kepentingan menghormati guru selain memantau tingkah laku mereka. Pada pendapat saya, tanggungjawab mendidik generasi hari ini bukan sahaja hanya terletak pada guru, namun tanggungjawab itu perlulah dilakukan diletakkan kepada ibu bapa dalam mendidik nilai akhlak. Seterusnya, isu semasa yang kedua. Generasi kini adalah generasi yang terpaksa belajar dalam keadaan norma yang baharu kerana disebabkan oleh wabak COVID-19 yang melanda satu dunia. Berdasarkan laman web MStar yang disiarkan pada 8 Januari 2021 bertajuk "Kelas online bukan bererti tak perlu nilai akhlak kepada pendidik iaitu guru". Pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara telah beralih kepada pendekatan dalam talian sama ada menerusi aplikasi Webex, Zoom, Google Meet, Facebook, YouTube dan seumpama dengannya. Namun, perlu diingatkan bahawa meskipun pembelajaran jarak jauh menerusi atas talian terpaksa dilaksanakan, adab-adab dan nilai akhlak bersama guru tetap perlu diraikan sebagaimana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Antaranya, adab yang perlu dilakukan oleh remaja ketika belajar secara dalam talian ialah memberi salam terlebih dahulu ketika jumpa. Justru ketika mereka mula memasuki link aplikasi pembelajaran tersebut, maka mereka perlulah memberi salam terlebih dahulu kepada guru ataupun dengan menulis di ruangan chat. Selain itu, ketika pembelajaran berlangsung, remaja diingatkan agar tidak berbual di hadapan guru sehingga menyebabkan sesi pembelajaran terganggu. Realitinya, sikap tidak mengambil perhatian dalam pembelajaran ketika atas talian sangat mudah berlaku. Meskipun remaja berada di rumah masing-masing ketika belajar dalam talian, mereka tetap perlu duduk dengan tenang dan beradab di depan gurunya, meskipun gurunya tidak dapat melihat mereka ketika line kurang stabil. Elakkan belajar sambil baring, menonton televisyen, melayan YouTube, bermain game online dan sebagainya. Pada pengalaman saya sendiri, jika saya mengalami masalah internet yang terlalu perlahan, saya akan memberitahu kepada pensyarah saya melalui WhatsApp supaya
Pensyarah saya tidak terkurus hati dengan saya dan saya dapat memupuk nilai akhlak dalam diri. Oleh itu, saya akhiri dengan salah satu contoh adab ulama salaf soleh ketika ia belajar, iaitu Imam Al-Syafi'i pernah berkata, apabila saya membuka helaian halaman kitabku di hadapan Imam Malik, saya buka dengan perlahan kerana bimbang Imam Malik akan mendengarnya. Maka berakhirlah perbincangan isu semasa bersama saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, semua pihak perlulah bersama-sama bersatu dalam menerapkan nilai akhlak dalam menjana pembangunan belia. Kita juga perlu sentiasa menggalas tanggungjawab dan tidak sepatutnya kita menuding jari kepada sesuatu pihak, kerana setiap individu juga perlulah menyemai sendiri nilai akhlak dalam diri mereka terlebih dahulu. Hal ini demikian adalah untuk dijadikan benteng diri daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Gandingan ibu bapa dan guru juga merupakan antara aset yang paling penting dalam mendidik akhlak yang baik dalam diri anak-anak. Dengan didikan agama dan akhlak yang secukupnya dalam diri pelajar dan anak-anak, akan terlahirlah insan-insan yang teguh dan cemerlang pemikiran dan baik perwatakannya. Ibu bapa juga perlu mempersediakan diri mereka sendiri dengan ilmu keibubapaan, kerana tugas mendidik anak-anak bukan sekadar memberinya makan, minum dan juga tempat tinggal. Selain itu, golongan yang lebih berpengalaman perlulah menunjuk ajar dan mendidik generasi muda dengan memberi teguran, bimbingan dan nasihat supaya mereka dapat menjadi belia yang berguna kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Di samping itu, para belia sendiri perlulah berperanan sebagai manusia yang mampu membimbing masyarakat ke arah kebaikan dan kesejahteraan. Tidak dinafikan lagi, memang para belia perlu bimbingan orang lebih dewasa, namun mereka sendiri juga sewajarnya membimbing diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Mereka perlu mempunyai prinsip dalam diri mereka bahawa mereka lah yang akan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Para belia sememangnya tidak dilahirkan dengan berkebolehan untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh memimpin manusia di sekitarnya, tetapi mereka boleh belajar dari apa yang diterapkan oleh ibu bapa di rumah dan juga tenaga pengajar di sekolah. Dengan menerapkan akhlak yang mulia dalam diri mereka, tidak mustahil mereka akan menjadi seorang belia yang berkaliber dan dapat menjamin kehidupan yang berjaya pada masa yang akan datang. Malah mereka juga akan membimbing rakan-rakan mereka sendiri kepada perkara-perkara yang lebih positif dan menjamin masa hadapan.